Okey, seterusnya ialah bidang ibadah unit 3. Tajuknya ialah bulan penyucian jiwa. Persoalannya di sini ialah, apakah ibadah sunat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan? Okey, banyak amalan yang kita boleh lakukan kan. Tapi ada sesetengah amalan hanya boleh dilakukan di bulan Ramadan saja. Contohnya apa? Contohnya ialah solat sunat tarawih. Okey. Awak boleh buka buku teks muka surat 129 berkaitan dengan puasa ni. Okey, seterusnya ialah muka surat 130. Okey, 130 ni di sini dah nyatakan pengertian puasa. Okey, pengertian puasa. Zah akan bagi tahu masuk pengertian puasa kat sini. Pengertian puasa. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Jadi puasa ni ialah kita tahan diri kita daripada kita lakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan puasa kita tu terbatal. Bila? Bermula dengan terbitnya fajar, iaitu subuh, sehinggalah terbenam matahari, iaitu waktu maghrib. Tapi dengan syarat disertai dengan niat. Mesti niat puasa. Okey, dalil puasa. Allah Subhanahu Wa Taala ni berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. وَكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Maksudnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu dari kamu. La'allakum tattaqu, supaya kamu bertakwa. Okey? Hukum puasa. Apa hukum puasa? Iaitu berdasarkan dalil di atas, diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Wajib pada yang mampu. Kita akan tengok syarat-syarat puasa nanti kan. Okey, rukun puasa. Rukun puasa ada 2 je. Iaitu pertama niat. Yang kedua tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tu je rukun puasa. Okey, niatnya ialah niat ni setiap tahun ustazah akan baca niat ni setiap kali nak masuk Ramadan. Okey. Sila dengar. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Biasanya ustazah akan baca niat puasa ni dalam bentuk lagu kan. Supaya awak mudah ingat. Contohnya, Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang ni yang kita selalu hafalkan setiap tahun kan. Itulah lafaz niat puasa. Okey, seterusnya muka surat 131. Syarat wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Kat sini ada 4. Yang pertama, Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua, baligh, iaitu kanak-kanak. Tidak diwajibkan berpuasa. Baligh ni maksudnya cukup umur lah. Kalau kanak-kanak, adik awak umur 2 tahun, 3 tahun, tak boleh puasa. Dia tak boleh lagi nak membezakan baik yang buruk kan. Awak dah besar, kena dah puasa. Yang ketiga, berakal. Berakal, mempunyai akal fikiran. Itu yang mana orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Orang gila tak boleh puasa. Nombor 4, mampu. Ini mampu. Yang mana tidak uzur dan tidak sakit. Itu maksudnya mampu. Maknanya kalau awak sakit, contohnya awak demam, muntah-muntah, tak larat ke apa ke, awak tak apa, tak puasa. Tapi kena gantikan balik selepas itu. Okey, bukan boleh tinggalkan macam tu sahaja. Okey.
diberikan rukhsah, keringanan pada awak, tapi kena ganti bila awak sihat. Syarat sah puasa. Tadi syarat wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Ini syarat sah puasa. Macam mana kita nak pastikan puasa kita tu diterima? Yang ada 4 juga kat sini. Yang pertama ialah Islam. Sama dengan tadi. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Orang bukan Islam kalau dia puasa macam kita sekalipun, dia tak puasa dia tu tak sah. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Khusus bagi wanita. Jadi orang perempuan kalau datang bulan, setiap bulan tu dia tak boleh puasa, tapi lepas tu kena qada, kena gantikan balik. Tak boleh tinggal macam tu je. Nombor 3, berakal. Itu mumayyiz. Tidak sah puasa orang gila, pengsang dan belum mumayyiz. Kena ada akal, orang yang berakal. Okey, orang yang pengsang sepanjang hari pun tak sah juga. Pengsang, tak sedarkan diri, tak boleh juga. Kemudian nombor 4, bertepatan dengan waktunya. Puasa ni mestilah bertepatan dengan waktunya. Tidak berpuasa pada hari-hari diharamkan berpuasa. Contohnya Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Kita nak puasa, kalau kita ni jenis rajin, nak puasa setiap hari, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan puasa pada hari-hari yang diharamkan puasa. Macam contohnya Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Janganlah puasa walaupun kita rajin sekalipun. Okey. Tengok kat sini dia kata, kanak-kanak yang belum balik tidak wajib berpuasa, tetapi hukum puasa mereka masih sah. Kalau kanak-kanak yang belum balik, contohnya umur 7 tahun, 8 tahun, belum balik lagi, tapi umur 5 tahun ke, tapi dia puasa dia tetap sah. Walaupun belum diwajibkan lagi ke atas dia untuk puasa, tapi kalau dia puasa dia tu diterima. Yang tu yang kita nak. Okey, seterusnya ialah sunat puasa. Sunat puasa ni banyak kat sini. Antaranya ialah bersahur. Kita kena makan sahur. Sebab itulah kalau dekat Indonesia ke dekat mana ke, biasanya orang kejut sahur kan. Sahur. Okey. Dan bersahur ni jangan awal sangat. Kita digalakkan untuk melewatkan sahur. Bukannya sahur pukul 12 malam, pukul 2 pagi. Sahur tu paling-paling afdal setengah jam sebelum subuh tu kita dah sahur. Okey. Yang seterusnya ialah memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus, bersedekah dan beriktikaf. Buatlah amalan-amalan baik. Seterusnya ialah menyegerakan berbuka. Berbuka ni kena segera. Tak boleh main-main. Contohnya dah bunyi azan, awak pun pergi ambil wuduk, solat dulu. Lepas solat baru awak pergi buka puasa. Tak boleh. Kita kena berbuka dulu. Orang yang bila dekat masjid pun, bila dia azan, dia sebut Allahu Akbar, dia akan berhenti seketika untuk minum air ataupun makan kurma, baru dia sambung azan balik. Kita kena bersegera dalam berbuka. Kemudian kita kena berdoa sebelum buka. Kita kena baca doa. Kemudian berbuka mestilah dengan tamar, itu kurma ataupun sebagainya lah, makanan sunnah. Dan yang seterusnya iaitu memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Kita beri makanan pada orang lain untuk berbuka puasa. Bersedekah lah tu. Okey. Tadi ada sebut perkataan intikaf. Apa benda intikaf ni? Intikaf ni ialah berada di dalam masjid dengan niat untuk mendapat keredaan Allah. Duduk dalam masjid, niat intikaf untuk mendapat keredaan Allah. Dapatlah pahala. Senangnya pahala nak dapat. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara yang membatalkan puasa ni banyak. Antara yang ditulis kat sini ada 7. Yang pertama ialah pengsang dan mabuk sepanjang hari. Gila walau sekejap. Maksudnya pengsang dan mabuk sepanjang hari. Dia pengsang, dia mabuk sepanjang hari. Daripada pagi sampailah maghrib tu. Kemudian gila walaupun sekejap. Dia elok je. Tiba-tiba waktu tengah hari tu jadi gila sekejap. Pun batal puasa dia. Kemudian muntah dengan sengaja. Awak jolokkan tangan awak dalam kerongkong awak tu sampai muntah. Pun batal. Kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini pun batal lah.
Kemudian memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makanan, minuman dan sebagainya. Contohnya awak nak ambil wuduk kan dekat pahit tu, sedapnya tengok air pahit tu. Sambil-sambil kumur tu awak telan, maka batal lah puasa awak. Kemudian berjima pada siang hari, bagi pasangan suami isteri. Kemudian murtad. Murtad ni macam Ustaz bagi tahu selalulah, murtad ni maksudnya keluar daripada Islam, maka terbatal juga puasa dia. Dan yang terakhir ialah haid, nifas dan wiladah. Ini bagi orang perempuan yang datang haid beranak ke masa puasa, maka puasa pada hari itu terbatal. Okey, yang seterusnya terakhir iaitu kepentingan berpuasa Ramadan. Kepentingan berpuasa Ramadan ni kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu kepentingan dari segi rohani, jasmani dan juga masyarakat. Okey, kita tengok dulu dari segi rohani. Okey, dari segi rohani kepentingan yang kita dapat ialah mendekatkan diri kepada Allah. Seterusnya ialah melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Itu dari segi rohani. Manakala dari segi jasmani pula, kita akan dapat menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Sebab perut kita direhatkan seketika. Sebab itulah kalau puasa, jangan pula buka puasa tu penuh pinggang segala makanan yang awak nak makan. Itu boleh menyebabkan penyakit. Kemudian, merehatkan organ dalaman badan. Selepas tahun tu, 11 bulan kita makan tak berhenti, maka bulan puasa lah kita nak rehatkan organ dalaman badan kita. Jadi, masa buka puasa tu makanlah dengan kuantiti yang sepatutnya. Kemudian, kepentingan untuk masyarakat. Kepentingan untuk masyarakat pula ialah yang pertama, mengikis sifat kedekut dan sombong. Sebab apa? Sebab masa bulan puasa lah kita sedekahkan makan makanan pada masyarakat. Kemudian, mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Sepatutnya kita ni bulan puasa tak boros, tak membazir, tapi sebaliknya yang berlaku. Sebab apa? Di bulan puasa ni banyak sangat bazar Ramadannya. Jadi pergi berbazar Ramadan tu semua benda nak beli. Makannya tak. Jadi dah menimbulkan pembaziran. Jadi kita kena didik sebenarnya diri kita untuk tidak boros dan membazir. Dan yang ketiga ialah menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Kita semaikan dalam diri kita sifat kasih sayang. Okey. Awak tengok info kat bawah tu dia kata, puasa ialah amalan wajib umat Islam yang memberikan banyak kebaikan. Melalui puasa, umat Islam dapat membentuk akhlak yang mulia. Jadi, bila kita berpuasa, jangan jadikan puasa kita tu sia-sia. Jadikan puasa kita tu dapat mendidik diri kita. Okey. Habis tajuk berkaitan dengan puasa. Okey, sila hadamkan tajuk ni. Buka sekolah nanti usahakan tanya lagi sekali. Dan tajuk ni juga kita akan belajar lagi sekali minggu hadapan. Jadi minggu hadapan sila tengok kembali video ni untuk buat aktiviti yang seterusnya.